Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Semua pelajar sihat? Sihat. Okey, semua dah breakfast? Dah. Okey, maaf ya, kat sini ada sedikit gangguan sebab bunyi bising kan. Maaf ya. Okey, hari ni kita akan ke subtopik yang baharu, tapi sebelum itu cikgu akan menunjukkan sebuah video. Kita tengok dulu video tu. Lepas tu kita sambung kepada um, kita punya subtopik hari ni. Okey. Okey, pelajar-pelajar, apa yang anda lihat dalam video tu? Apa yang anda lihat dalam video tu? Apa yang anda nampak dalam video tu? Pelajar-pelajar, apa yang awak lihat? Ada apa dalam tu? Tolong respon. Tolong respon. Apa yang awak lihat dalam tu? Ada apa tu? Okey, pertama kita lihat pada permulaan video tu awak nampak apa? Okey, kita ada nampak perkhidmatan kereta api. Okey, kita ada nampak perkhidmatan kereta api. Lepas tu apa yang awak nampak? Pelajar-pelajar? Pelajar-pelajar, apa yang awak nampak dalam tu? Apa yang awak nampak? Okey, first kita tengok ada perkhidmatan landasan kereta api. Kita lihat landasan kereta api. Lepas tu ni menunjukkan macam sebuah bandar. Okey, lepas wujudnya landasan kereta api, wujud sebuah bandar. Okey. Ini yang cikgu nak maksudkan. Okey, nampak tak? Lepas tu ada perkhidmatan jalan raya.
Okey, apa yang ni? Pelajar-pelajar. Apa yang ni? Apa ni? Apa ni? Pelabuhan. Okey, betul, pelabuhan. Okey, ini adalah pelabuhan. Okey, lepas pelabuhan, okey, ini pun menunjukkan landasan kereta api. Okey, ini semua menunjukkan sistem pengangkutan, okey, di negara kita pada zaman penjajahan British. Okey. Okey, tengok kereta macam mana, sistem pengangkutan kita macam mana pada ketika itu. Okey, lepas tu ni pun landasan kereta api. Okey, apa yang kita nampak adalah ada landasan kereta api, lepas tu kita ada nampak sebuah bandar, lepas tu kita juga ada nampak pelabuhan. Okey, siapa yang pernah pergi pelabuhan kat sini? Yang berdekatan dengan rumah anda. Okey, siapa yang pernah pergi pelabuhan? Pelabuhan apa? Tolong respon. Ada tak siapa-siapa pernah pergi pelabuhan? Pelajar-pelajar? Pelabuhan apa tu? Tidak. Yang lain? Yang lain? Ada tak siapa-siapa pernah pergi pelabuhan kat Pulau Pinang? Dekat Kedah, Pelabuhan Kedah, yang dekat Langkawi tu. Okey, siapa yang pernah naik kereta api? Siapa yang pernah naik kereta api? Saya tak pernah naik kereta api ke? Okay, siapa yang pernah naik kereta api? Okey, berdasarkan video ni, MRT. Okey, naik MRT. Okey, berdasarkan video ni kita ada lihat kereta api, pembukaan bandar, lepas tu kita ada nampak jaringan jalan raya, lepas tu kita juga ada nampak pelabuhan. Okey, itu yang subtopik yang kita akan belajar hari ini. Sebab tu cikgu menunjukkan video ini sebagai gambaran awal kepada kamu supaya awak dapat gambaran awal mengenai subtopik yang kita akan belajar hari ini. Okey, kita ke slide yang seterusnya. Okey, ini adalah contoh bahan yang cikgu hasilkan supaya awak dapat juga gambaran bagaimana topik subtopik yang kita akan belajar. Okey, kita lihat kesan ekonomi akibat pentadbiran barat di negara kita. Okey, yang pertama ni apa? Boleh nampak kan? Boleh nampak kan? Yang pertama ni apa? Okey, kesan ekonomi ni yang pertama ni bahagikan kepada pengangkutan, lepas tu kemudahan pelabuhan dan telekomunikasi. Okey, dalam video tu kita ada lihat kan pengangkutan, kemudahan pelabuhan. Okey, yang pertama di bawah pengangkutan ni menunjukkan kereta api, lepas tu jaringan jalan raya, lepas tu ada kapal terbang. Okey, lepas tu kemudahan pelabuhan ni adalah pelabuhan. Okey, contoh pelabuhan gambarnya. Okey, fungsi pelabuhan ni apa? Fungsi pelabuhan ni adalah tempat kapal-kapal bersinggah bagi tujuan memungut barang, okey, dan sebagainya ataupun menghantar barang. Okey, lepas tu di bawah telekomunikasi ni ada nampak gambar telefon dengan radio. Okey, ini contoh cikgu hasilkan bahan ni supaya awak dapat memudahkan untuk awak mengingati melalui gambar-gambar ni. Okey, kita ke slide seterusnya. Okey, subtopik yang kita belajar hari ini adalah di bawah bab 6 kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan sosial. Okey, iaitu subtopik 6.3 kesan ekonomi akibat pentadbiran barat di negara kita. Okey, kita lihat kesan ekonomi akibat pentadbiran di barat negara kita. Okey, nanti objektif pembelajaran ni pada akhir pembelajaran murid dapat menganalisis kesan ekonomi akibat pentadbiran barat di negara kita dan juga membuat kesimpulan kepentingan memanfaatkan kekayaan negara. Okey, kita ke slide seterusnya. Okey, ini pun contoh cikgu hasilkan kesan ekonomi akibat pentadbiran barat di negara kita. Okey, yang pertama ni apa pelajar-pelajar? Tolong respon. Pertama ni apa?
Boleh tolong seorang bacakan? Okey, yang pertama ni apa? Lepas tu terbahagi kepada apa? Tolong bacakan yang pertama tu. Yang pertama pengangkutan, Okey, yang kedua. kemudahan pelabuhan dan Okey. telekomunikasi. Okey, di bawah pengangkutan tu ada apa? Terbagi kepada berapa? Terbahagi kepada 3. Yang Yang itu? pertama kereta api, kedua jalan raya dan ketiga udara dan laut. Okey, di bawah telekomunikasi ni? 4 iaitu pos, telegraf, telefon dan radio. Okey, tadi cikgu ada tunjukkan satu bahan kan? Yang cikgu melekatkan gambar-gambar tu kan. Okey, tengok pengangkutan ni ada kereta api, jalan raya, udara dan laut. Lepas tu kemudahan pelabuhan. Lepas tu di bawah telekomunikasi ni cikgu hanya letak gambar telefon dengan radio. Okey. Tapi ini juga terdapat pos dan telegraf. Okey. Kita ke slide seterusnya. Okay, cikgu nak bagi gambaran supaya awak faham subtopik kita. Okey, awak boleh rujuk buku teks, buku surat 150. Okey, kita mula dengan pengangkutan. Okey, yang pertama tu adalah kereta api. Kereta api. Tapi ini dibahagi kepada 3 iaitu negeri-negeri Melayu. Lepas tu kita akan juga lihat kepada Sabah dan Sarawak. Perkembangan pengangkutan kereta api di negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak. Okay, kita lihat pada tahun 1885 sehingga 1896. Okay, bagaimana dia punya perkembangan? Okay, landasan kereta api ni dibina untuk menghubungkan kawasan Lombong dengan pelabuhan bagi memudahkan biji timah diekspor. Okey, ingat ya. Landasan kereta api dibina bagi menghubungkan kawasan Lombong dengan pelabuhan bagi memudahkan biji timah diekspor, dan landasan kereta api dibina adalah bagi menghubungkan bandar. Okey. Okey, landasan kereta api yang pertama dibina adalah landasan kereta api yang dibina dari Taiping ke Port Vale. Okey, awak boleh lihat muka surat 150 dekat bahagian peta tu, awak boleh nampak dekat tahun 1885 tu, antara Taiping dengan Port Vale. Okey, itu adalah landasan kereta api yang pertama dibina oleh British di negeri-negeri Melayu. Okey, dari Taiping ke Port Vale. Okey, ingat ya, dari Taiping ke Port Vale. Okey, kita lihat pada tahun 1897 sehingga 1909, landasan kereta api ini dibina untuk menghubungkan di antara utara Tanah Melayu dan selatan apabila negeri-negeri Melayu bersekutu dibentuk. Okey, apa yang terkandung dalam negeri-negeri Melayu bersekutu? Apakah negeri-negeri tersebut? Pelajar-pelajar, apakah negeri-negeri Melayu bersekutu? Siapa boleh tolong jawab? Apa negeri-negeri di bawah Melayu bersekutu? Okey, negeri-negeri Melayu bersekutu ni adalah seperti Perak, Negeri Sembilan, Pahang dan Selangor. Okey. So kita boleh lihat landasan kereta api ni dibina dari utara ke selatan. Okey, dari utara ke selatan. Awak boleh lihat dekat peta ni, awak boleh nampak. Okey, lepas tu antara tahun 1910 sehingga 1931, okay, kita lihat British berjaya meluaskan pengaruhnya di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okay, apakah negeri-negeri di bawah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, pelajar-pelajar? Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Apakah negeri-negeri tersebut? Pelajar-pelajar, siapa boleh tolong jawab? Siapa boleh tolong jawab? Muhammad Atta? Boleh? Faizal? Fitri? Ya? Muhammad Izam? Saya dengar Kelantan, Terengganu, lagi 3 negeri. Okey. Lagi 2. Okey, lagi 2 tu adalah Perlis dengan Johor. Okey, terima kasih Muhammad Ilham. Okey, tu yang terkandung di bawah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, antara tahun ni landasan kereta api dibina bagi menghubungkan seluruh tanah Melayu. Penggunaan kereta api ini meluas daripada mengangkut bahan mentah kepada membawa penumpang. Okay, awak boleh lihat yang dari tahun pertama, okay, dia punya tujuannya adalah hanya untuk menghubungkan kawasan Lombong dengan pelabuhan. Baik, untuk tujuan memudahkan biji timah diekspor dan menghubungkan bandar. Tetapi antara tahun 1910 sehingga 1931 ni dia mula berkembang. Perkembangan kereta api ni semakin meluas dia punya tujuan dia, iaitu
daripada mengangkut bahan mentah kepada membawa penumpang. Okey, itu menunjukkan kemajuan di negeri-negeri Melayu dari segi pengangkutan kereta api. Okey, awak boleh lihat peta ni. Okey, bagaimana dia punya landasan kereta api yang pertama dari Port Vale, dari Taiping ke Port Vale, lepas tu dan kemudiannya. Okey, kita ke slide seterusnya. Okey, lepas tu kita lihat di Sabah dan Sarawak. Okey, pembinaan landasan kereta api di Sabah ni dimulakan pada tahun 1896 di Bukau yang terletak kira-kira 13 km dari Western. Pada tahun 1900, landasan kereta api ni dibina untuk menghubungkan Beaufort dengan Jezelton dan Penang. Okey, awak boleh lihat dekat peta ni, rujuk muka surat 151. Okey, awak boleh lihat di Sabah dia punya landasan kereta api ni menghubungkan Beaufort, lepas tu dengan Jezelton dan kemudian Penang. Okey, pembinaan landasan kereta api ni untuk kegiatan pembukaan ladang getah. Okey, di Sabah ni pembinaan landasan kereta api adalah untuk pembukaan ladang getah. Ingat ladang getah. Okey, jangan terkeliru pula dengan perlombongan biji timah. Okey, lepas tu pembinaan kereta api di Sabah ni tertumpu di kawasan pantai barat Sabah. Okey, lepas tu di Sarawak, landasan kereta api di Sarawak ni dia bina pada tahun 1917. Dia lebih lambat. Okey, Sabah ni lebih awal. Dia lebih lambat di Sarawak yang menghubungkan Bau dengan Kuching. Okey, itu yang berlaku di Sarawak. Okey, seterusnya kita slide seterusnya. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya stop saya, tanya soalan. Okey, lepas tu kita lihat di bawah pengangkutan tadi cikgu ada menunjukkan gambar jalan raya. Ingat tak ada cikgu ada menunjukkan gambar jalan raya, pembinaan jalan raya. Okey, kita lihat perkembangan pembinaan jalan raya di negeri-negeri Melayu. Okey, di negeri Selangor, British membina jalan raya yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Pelabuhan Kelang, iaitu Port Swettenham. Okey, ini terbagi kepada tahun, nampak 1902, 1911, 1939. Okey, kita tengok pada 1902 ni apa yang berlaku. Okey, jalan raya yang lebih lebar dibina kerana peningkatan penggunaan kenderaan bermotor seperti lori, bas, kereta dan basikal. Okey, ini yang berlaku pada 1902. Okey, tapi pada 1911 ni jalan raya dibina bagi menghubungkan bandar-bandar besar, kawasan yang mempunyai potensi sumber ekonomi dan pelabuhan. Okey, 1939 pula. Okey, jaringan jalan raya dibina yang menghubungkan seluruh negeri. Okey, awak nampak ke perkembangan dia? Dari dia punya perkembangan daripada peningkatan penggunaan kenderaan bermotor sehingga menghubungkan bandar-bandar besar sehinggalah menghubungkan seluruh negeri. Iaitu menunjukkan kemajuan pengangkutan pembinaan jalan raya di negeri-negeri Melayu. Okay, kita lihat pada tahun 1939 ni kesannya adalah banyak pertempatan baharu dibuka, pembukaan kawasan perladangan getah yang baharu dan kawasan perlumbungan biji timah. Okey, pada tahun kesan ni berlaku pada 1939. Okey, awak kena membezakan apa yang berlaku pada 1902, 1911 dan 1939. Okey, seterusnya kita lihat kepada sebelum tu kita tengok peta ni. Okey, boleh rujuk muka surat. Peta ni terdapat di muka surat 152. Okey, kita lihat di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Okey, ni perkembangan jaringan jalan raya. Tengok pada tahun 1911 ni dia punya jaringan ni agak kurang yang menghubungkan bandar-bandar. Tapi pada 1939 ni dia punya jaringan ni dah lebih berkembang maju. Nampak tak banyak yang rujuk ni? Tu yang dimaksudkan dengan perkembangan jaringan jalan raya. Okey, seterusnya kita lihat di Sarawak. Okey, pembinaan jalan raya di Sarawak. Okey, keadaan ini berbeza daripada negeri-negeri Melayu kerana Sarawak ini mempunyai banyak kawasan berbukit, paya dan sungai. Kerana mereka ni mempunyai bentuk muka bumi dan masalah yang mereka hadapi adalah bentuk muka bumi dan kos membina jalan raya yang tinggi, menghalang pembinaan jalan raya di negeri ini. Okey, di negeri-negeri Melayu lain pula, tapi di Sarawak ni pembinaan jalan raya ni menghalang kerana mereka mempunyai dua masalah ini, bentuk muka bumi dan kos membina jalan raya yang tinggi. Okey, lepas tu di Sarawak juga terdapat jalan raya pendek yang tidak berturap dibina di Kuching dan Miri.
Okey, dibina di Kuching dan Mirim. Lepas tu kita lihat di Sabah. Okey, Sabah pun lebih kurang sama. SBUB membina jalan raya untuk kepentingan ekonomi mereka. Ingat, setiap kemajuan yang British, SBUB buat tu semua adalah bagi kepentingan ekonomi mereka sahaja dan untuk mengau keuntungan sahaja. Okey. Jalan raya yang dibina adalah menghubungkan bandar yang sedia wujud di pantai di sebelah pantai barat. Okay, pada tahun 1941 ni terdapat kira-kira 165 km jalan raya berturap di Sabah. Lepas tu kebanyakan jalan tersebut hanya terdapat di bandar-bandar utama seperti Jezertan, Sandakan, Kudat, Lahad Datu dan Tawau. Okay, di Sabah ni hanya tertumpu jalan raya ini hanya terdapat di bandar-bandar utama seperti Jezertan, Sandakan, Kudat, Lahad Datu dan Tawau. Okey, sebelum kita ke pengangkutan udara dan laut, pelajar-pelajar ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Okey, kalau tak faham, stop saya dan tanya. Okey, kita ke pengangkutan udara dan laut. Okey, tadi cikgu ada menunjukkan kan gambar kapal terbang kan? Itu yang cikgu maksudkan dengan pengangkutan udara dan laut. Kita lihat di negeri-negeri Melayu. Okey, kita lihat perkhidmatan penerbangan awam ini diperkenalkan oleh syarikat Veni Air Service pada tahun 1937. Ingat, syarikat Veni Air Service dia memperkenalkan perkhidmatan penerbangan awam di negeri-negeri Melayu. Okey, syarikat Veni Air Service ini dia menjalankan perkhidmatan penerbangan domestik di antara Singapura, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Okey, boleh rujuk buku teks 152. Lepas tu, kapal terbang jenis GH-89 Dragon Rapid digunakan oleh syarikat Veni Air Service. Okey, lepas tu pada tahun 1890 pula, syarikat Straits Steamship ditubuhkan di Singapura yang menyediakan perkhidmatan kapal wap kepada pelabuhan-pelabuhan negeri-negeri Melayu. Ini adalah kapal wap, okey. Ini adalah kapal wap. Yang atas ni adalah kapal terbang dan ini adalah perkhidmatan kapal wap yang disediakan oleh syarikat Straits Steamship. Okey, kapal susun pantai ini membawa bekalan makanan, buruh dan jentera untuk industri perlombongan biji timah. Okey, kapal susun pantai ini apakah dia punya penggunaan adalah membawa bekalan makanan, buruh dan jentera untuk industri perlombongan biji timah. Okay. Kita lihat pengangkutan udara dan laut di Sarawak dan Sabah. Okay. Di Sarawak ini, perkhidmatan perkapalan disediakan oleh Singapore and Sarawak Steamship Company di Bandar Kuching. Okay. Dan pada tahun 1924, terdapat perkhidmatan kapal terbang air bagi menghubungkan Bandar Kuching dengan Singapura. Okay. Jangan keliru dengan syarikat-syarikat yang wujud ni. Di negeri-negeri Melayu ni adalah syarikat Veni Air Service dan syarikat Straits Steamship. Tapi di Sarawak ini, Singapore and Sarawak Steamship Company. Okay, jangan terkeliru dengan syarikat-syarikat yang wujud pada ketika itu. Okay, ingat yang di Sarawak ni juga terdapat perkhidmatan kapal terbang air bagi menghubungkan Bandar Kuching dengan Singapura. Okay, di Sabah pula kita lihat SBUB memajukan sistem pengangkutan air. Pada tahun 1890, syarikat perkapalan Straits Steamship memulakan perkhidmatan mengangkut barang dan penumpang. Okay, di Sabah pula, syarikat yang famous ni adalah syarikat perkapalan Straits Steamship. Sebab tu saya kata jangan terkeliru dengan syarikat-syarikat di negeri-negeri Melayu dengan Sabah dan Sarawak. Okey, itu adalah di bawah pengangkutan udara dan laut. Okey, tadi kita lihat kan dekat bahan yang cikgu tunjukkan tadi, yang pertama tadi adalah pengangkutan. Di bawah pengangkutan tu ada apa pelajar-pelajar? Di bawah pengangkutan tu ada apa? Mama Izam, Zalia, Mama Firdaus. Di bawah pengangkutan tadi cikgu ajar ada apa? Ada 3 benda utama tu apa? Mama Atta, Nurul Izzati, Ain Amira. Apa yang 3 benda yang wujud di bawah pengangkutan? Siapa boleh jawab? Cikgu boleh ulang balik? Apa yang terdapat di bawah sistem pengangkutan? Tadi cikgu ada terangkan 3. Okey, yang pertama cikgu ada menunjukkan gambar kan? Yang bahan yang cikgu hasilkan tu. Yang pertama gambar apa? Kedua, yang ketiga apa tu?
di bawah sistem pengangkutan tu, apa yang wujud? Apa yang wujud di bawah sistem pengangkutan? Okey, yang pertama yang wujud tu adalah kereta api. Yang kedua apa tu tadi? Yang kedua apa? Kapal. Okey, dan yang ketiga? Feri. Feri, okey. Feri apa cikgu? Yang tu di bawah udara, pengangkutan udara dan laut. Okey, gambar kedua tu tadi cikgu menunjukkan pembinaan jalan raya. Okey. Okey, seterusnya kita ke kemudahan pelabuhan. Okey, kedatangan British ni menyebabkan pelabuhan-pelabuhan lama Kerajaan Melayu hilang dan muncul pelabuhan baru yang moden. Okey, kita lihat di negeri-negeri Melayu ini, okey, apa yang berlaku di bawah kemudahan pelabuhan iaitu peningkatan ekspor biji timah dan getah menjadikan pelabuhan Pulau Pinang, Kuala Sepatang iaitu Port Well, Port Dickson, Melaka, Singapura dan Klang, Port Swettenham sebagai bandar pelabuhan yang penting di Tanah Melayu. Okey, akibat peningkatan biji timah ni, ekspor biji timah dan getah, so wujud pelabuhan-pelabuhan penting di Tanah Melayu. Okey, ini semua pelabuhan-pelabuhan yang penting yang wujud di Tanah Melayu. Okey, lepas tu di Sarawak pula, pelabuhan-pelabuhan penting adalah Pelabuhan Kuching, Rajang, Bintulu dan Miri. Dan di Sabah, pelabuhan yang penting wujud adalah Labuan, Kota Kinabalu, Tawau, Lahad Datu dan Sandakan. Okey, awak kena hafal ya apa pelabuhan-pelabuhan yang muncul di bawah negeri-negeri Melayu, Sarawak dan Sabah. Dan jangan terkeliru antara Sabah dan Sarawak kerana tengok di Sarawak ni Kuching, Rajang, Bintulu dan Miri. Di Sabah, pelabuhan yang wujud adalah Labuan, Kota Kinabalu, Tawau, Lahad Datu dan Sandakan. So jangan terkeliru. Sebab tu cikgu kata kamu kena hafal. Okey, yang pelabuhan-pelabuhan yang wujud di negeri-negeri Melayu, Sarawak dan Sabah. Okey, kita lihat JT Railway iaitu Pelabuhan Pulau Pinang. Okey, ni JT pelabuhan di Pulau Pinang. Lepas tu kita lihat Pelabuhan Kuching Sarawak, Pelabuhan Sandakan Sabah. Okey, awak boleh lihat gambar-gambar ni dekat buku teks. Okey. Dan yang terakhir adalah telekomunikasi. Okey, tadi di bawah telekomunikasi tu ada apa? Pelajar-pelajar saya ada tunjuk 4 kan? Apa tu? Telekomunikasi. Siapa ingat? Mama Atta, Mama Izam, Ain, Zalia. Apa ada 4 benda. Ya? Ya, Amira apa? Tak ada apa. Yang lain? Radio. Okey, radio. Yang lain apa? Lagi 3 tu apa? Telefon. Telefon. Lepas tu lagi 2? Telegram. Lagi 1? Lagi Pos. 1? Okey, pandai. Okey, kita belajar. Okey, di bawah telekomunikasi kita belajar perkembangan telekomunikasi di negeri-negeri Melayu. Okey, kerajaan British ni dia memajukan juga sistem telekomunikasi lain seperti sistem pos, telegraf, telefon dan radio sejajar dengan perkembangan pengangkutan. Okey. So, apa dia punya tujuan telekomunikasi ni? Pos, telegraf, telefon dan radio. Okey, ni dia punya tujuannya adalah perhubungan antara negeri di semenanjung dengan negara lain yang dapat dibuat dengan pantas. Okey. Sistem perhubungan mula diperkenalkan di kawasan kegiatan ekonomi, pusat pentadbiran, pelabuhan dan berkembang ke kawasan pertempatan. Okey, pada tahun 1886, talian telegraf telah dipasang menghubungkan di antara Kuala Lumpur dan Melaka. Lepas tu wujud pula perkhidmatan pos bermula di Kuala Lumpur sejak tahun 1880-an. Okey, kena lihat pos, telegraf, telefon dan radio ni dia dapat menghubungkan kita dengan negara-negara luar. Okey. Untuk tujuan ekonomi, pusat pentadbiran, pelabuhan dan berkembang ke kawasan pertempatan. Okey, ini dapat menghubungkan kita ke negara-negara luar. Okey. Okey, ini adalah pejabat pos dan telegraf di Batu Gajah, Perak. Awak boleh lihat buku teks ya, muka surat 153. Okey, kita lihat pula perkembangan telekomunikasi di Sarawak. Okey, di Sarawak ni perkhidmatan telekomunikasi ni diperkenalkan bagi melecehkan pentadbiran dan mengurus kegiatan ekonomi. Okey, ingat di Sarawak ni, perkhidmatan telekomunikasi diperkenalkan bagi 2 tujuan. Yang pertama ni apa? Tujuan apa?
Tujuan apa ni? Melecehkan pentadbiran. Dan yang kedua ni apa? Pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar yang kedua ni apa? Tujuan apa? Zalia, Muhammad Firdaus, Nurul Izzati. Okey, yang tujuan yang kedua ni adalah menguruskan kegiatan ekonomi. Okey, pada tahun 1897 terdapat perkhidmatan telegraf di antara Bandar Kuching dan Singapura. Okey, ingat ya, di Sarawak ni wujud perkhidmatan telegraf di antara Bandar Kuching dan Singapura. Okey, di Sabah pula SBUB ni memperkenalkan perkhidmatan telegraf dan radio terutama di bandar-bandar besar. Okey, tengok perkhidmatan ini membolehkan Sabah berhubung dengan negara-negara lain. Itu yang cikgu maksudkan, tujuan utama perkhidmatan telekomunikasi seperti radio, telegraf, pos dan telegraf, radio semua ni dapat menghubungkan kita dengan negara-negara luar. Okey? Okey, setakat ni ada apa-apa soalan pelajar? Setakat ni ada apa-apa soalan? Tak ada apa cikgu. Faham tak apa yang cikgu ajar ni? Faham. Okey, kalau faham, okey, apa tadi di bawah perkhidmatan tu? Boleh tolong seorang jawab, di bawah perkhidmatan tu ada apa tadi? Ada 3 benda utama kan cikgu ajar tadi, yang di bawah perkhidmatan tu. Apa tu? Yang pertama tu apa? Yang pertama tu adalah kereta. Yang pertama tu kereta. Boleh tolong seorang jawab? Kereta apa tu? Okey, yang pertama tu adalah kereta api. Yang kedua tadi apa tu? Cikgu ada terang tu. Yang kedua. Pelabuhan. Yang kedua tadi apa, Muhammad Izam? Pelabuhan. Okey, awak cakap poin yang atas tu. Cikgu minta poin-poin di bawah pengangkutan. Okey, cikgu tunjuk. Ni yang cikgu maksudkan. Okey, di bawah pengangkutan tu ada apa? Yang pertama tu apa? Di bawah pengangkutan? Okey, yang kedua? Jalan raya. Yang ketiga? Udara dan laut. Okey, tolong ya murid-murid lain juga tolong respon. Jangan orang yang sama je. Okey, ingat di bawah pengangkutan kereta api, jalan raya, udara dan laut. Yang kedua adalah kemudahan pelabuhan, dan di bawah telekomunikasi ada pos, telegraf, telefon dan radio. Okey, ingat. Sebab tu cikgu juga ada hantar bahan ni supaya memudahkan awak ingat. Tengok, yang pertama ada nampak kereta api, jalan raya, kapal terbang, pelabuhan, telefon dan radio. Okey, supaya mudah awak ingat. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya? Setakat ni. Yang kurang faham. Okey, nak tanya mengenai pengangkutan, kemudahan pelabuhan dan telekomunikasi. Ada apa-apa soalan? Okey, kalau begitu kita ke soalan kebat. Kita ke soalan kebat. Okey, yang pertama, soalan pertama, namakan landasan kereta api terawal yang dibina di negara kita. Okey, tadi cikgu ada mention landasan kereta api yang dibina. Apa tu? Kereta api apa tu? Dari mana ke mana? Cikgu ada mention pada awal-awal tadi. Landasan kereta api terawal yang dibina di negara kita. Dari mana ke mana? Pelajar-pelajar? Dari mana ke mana? Dari Port Well ke Taiping. Okey? Dari Port Well ke Taiping. Okey, nyatakan kepentingan memanfaatkan kekayaan negara. Okey, apa soalan ni yang minta adalah, okey, apa kepentingan kita peroleh sekiranya kita memanfaatkan kekayaan negara? Okey, siapa boleh tolong jawab? Okey, kepentingan kita memanfaatkan kekayaan negara. Okey, kekayaan negara ni bukan hanya tertumpu kepada duit yang diperoleh oleh kerajaan, tapi dia juga tertumpu kepada hasil bumi kita. Ya, hasil bumi kita seperti biji timah, getah dan banyak lagi. Okey, hasil bumi kita yang banyak. Okey, kepentingan kita memanfaatkan kekayaan negara. Apakah tu? Siapa boleh tolong jawab?
Okey, kepentingan memanfaatkan kekayaan negara. Okay, kita perlu bijak memanfaatkan kekayaan negara agar dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kekayaan negara yang cikgu maksudkan ini bukan hanya duit semata-mata tetapi lebih tertumpu kepada hasil bumi kita. Okey? Okey, yang pertama, kamu tolong take note ya cikgu apa yang cikgu cakap. Okey, yang pertama jawapannya adalah dapat meningkatkan pendapatan negara melalui aktiviti import dan ekspor. Dapat meningkatkan pendapatan negara melalui aktiviti import dan ekspor. Yang kedua, dapat mempamerkan produk Malaysia di alaf antarabangsa. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan ekonomi negara ke arah yang lebih baik. Dan yang keempat ni adalah dapat mewujudkan peluang pekerjaan kepada belia. Okey, nak saya ulang? Cikgu, boleh ulang tak cikgu? Okey, yang pertama dapat meningkatkan pendapatan negara melalui aktiviti import dan ekspor. Dapat meningkatkan pendapatan negara melalui aktiviti import dan ekspor. Yang kedua, dapat mempamerkan produk Malaysia di alaf antarabangsa. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi negara ke arah yang lebih baik. Dan jawapan yang terakhir, dapat mewujudkan peluang pekerjaan kepada belia masa kini. Okey, tolong take note. Okey, jangan risau, nanti saya akan hantar slide ni, nanti kamu boleh jawab bersama dengan jawapan nanti saya akan hantar, jangan risau. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita ke quiz seperti biasa? Pelajar-pelajar? Ada apa-apa nak tanya? Okey, kalau tak ada, kita ke soalan quiz. Seperti biasa ya, soalan mempunyai 10 soalan. Setiap soalan diberi masa 30 saat. Kamu boleh rujuk buku teks. Seperti biasa yang kita buat. Okey, saya dah hantar link quiz ni, boleh cepat masuk. Kita kekurangan masa. Cepat. Okey, dalam kelas ni ada lebih kurang 13 orang. Kalau boleh 13 orang masuk. Okey, cepat. Baru ada seorang, baru 2 orang. Seorang. Okey, cepat. Okey, 4 orang. Cepat kita masuk. Kita main, lepas tu kita bersurai. Baru ada 3 orang. Cepat. Ada apa-apa masalah ke nak join? Okey, cikgu dah hantar link quiz ni. Masuk. Okey, masuk. Aman, baru ada 5 orang masuk. Kita dah 11.50 ni. Okey, kita start dulu ya. Okey.
ada mention landasan kereta api dibina untuk menghubungkan kawasan Lombong dengan pelabuhan untuk memudahkan ekspor biji timah. Okay, landasan kereta api yang pertama telah dibina dari, cikgu ada mention ya, dari apa tu? Dari mana ke mana? Cikgu ada mention 2 kali. Okey, hanya 2 orang jawab betul. Okey, kita ke soalan seterusnya. Soalan kedua. Okey. Pada tahun 1900, landasan kereta api dibina untuk menghubungkan Beaufort dengan Gazelton dan Tenon. Apakah tujuan pembinaan landasan kereta api di Sabah? Tadi cikgu ada mention tujuan pembinaan landasan kereta api di Sabah. Kamu boleh rujuk buku teks ya, muka surat. Surat 151. Okey, jawapan yang salah. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Tadi soalan 2, semua orang jawab salah. Tadi yang jawab betul. Okey, menjelang tahun 1939, jaringan jalan raya dibina untuk menghubungkan seluruh negeri di negeri-negeri Melayu. Apakah kesan daripada pembinaan jaringan jalan raya di negeri-negeri Melayu? Tadi cikgu ada mention. Okey, di negeri-negeri Melayu, apakah kesan daripada pembinaan jaringan jalan raya? Okey, ingat di negeri-negeri Melayu. Okey, boleh rujuk buku teks buku surat 151. Okey, jawapan ni pun tak ada yang betul. Okey, kita ke soalan seterusnya. Soalan keempat. Okey, apakah faktor yang menghalang pembinaan jalan raya di negeri Sarawak? Tadi cikgu ada mention faktor yang menghalang pembinaan jalan raya di negeri Sarawak. Apakah masalah tersebut? Apakah masalah tu? Okey, 3 orang jawab betul. Kita ke soalan seterusnya. Okey, tadi cikgu ada suruh kamu perkhidmatan penerbangan awam dikenalkan oleh syarikat X di negeri-negeri Melayu pada tahun 1937. Siapakah syarikat X tu? Cikgu ada cakap jangan keliru dengan syarikat-syarikat yang muncul di negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak. Okey, apakah yang muncul di negeri-negeri Melayu tu? Okey, 2 orang jawab betul. Okey, kita ke soalan seterusnya. Soalan ke-6. Okey, pada tahun 1924, perkhidmatan kapal terbang air disediakan di Sarawak. Okey, perkhidmatan tersebut menghubungkan antara Kuching dengan apa tu? Negara apa tu? Tadi cikgu ada mention dari Kuching ke Okey, hanya seorang je yang jawab betul. Dari Kuching ke Singapura. Okey, soalan seterusnya, soalan yang ke-7. Okey, pelabuhan penting yang muncul di Sabah. Tadi cikgu dah kata jangan keliru dengan pelabuhan-pelabuhan yang muncul di Sabah dan Sarawak. Okey, soalan ni dia minta pelabuhan-pelabuhan penting di Sabah. Apakah pelabuhan-pelabuhan tersebut? Boleh rujuk buku teks 152. 153 dekat buku teks. Okey, 3 orang jawab betul. Okey, kita ke soalan seterusnya, soalan ke-8. Okey, mengapa
apakah perkhidmatan telekomunikasi diperkenalkan di Sarawak pada abad ke-19? Ya, apakah tujuan? Okey, ingat di Sarawak. Okey, boleh rujuk buku teks 153. Okey, sebenarnya jawapannya adalah tak ada seorang yang jawab betul. Ni adalah okey, nanti kita bincang. Kamu orang jawab dengan umum, tapi kita kena lihat tujuan telekomunikasi di Sarawak. Kena lihat kenapa di Sarawak. Okey. Apakah kemudahan telekomunikasi yang disediakan di Sabah oleh pihak SDUB? Di Sabah. Okey, jangan keliru ya. Cikgu kata jangan keliru dengan antara Sarawak dan Sabah. Okey, dua orang jawab betul. Okey, kita ke soalan terakhir. Okey, nyatakan kepentingan memanfaatkan kekayaan negara. Tadi semua adalah jawapan apa? Cikgu ada bincang 4 jawapan. Sebenarnya semua jawapan di sini adalah jawapan yang betul. Okey. Okey, tahniah kepada Izham, Afiq dan Faizal. Walaupun bukan markah yang saya nak, saya selalu kata nak 70% ke atas, tak apa, okey. Yang bawah-bawah ni tolong tingkatkan usaha anda, Yang atas ni pun juga Izham ke Izham, Afiq, Faizal, tolong tingkatkan usaha anda, okey. Okey pelajar-pelajar, kamu semua okey ke? Macam ada yang kurang faham. Kenapa ramai yang tak dapat jawab betul? Tadi kan kita lihat ada kenapa wujudnya sistem telekomunikasi di Sarawak. Okay, memang jawapan menghubungkan dengan negara lain tu adalah jawapan yang betul. Tapi kita kena lihat kenapa British ni dia mewujudkan sistem telekomunikasi di Sarawak. Jawapan dia punya keyword tu adalah di Sarawak. Kita kena lihat kenapa British ni dia mewujudkan sistem perkhidmatan telekomunikasi di Sarawak. Okey pelajar-pelajar, kamu semua okey ke? Kenapa ramai yang tak respon dan ramai yang memuaskan lah kita punya kuis hari ni. Sangat-sangat memuaskan. Semua okey ke? Okey, tolong ya saya minta semua tolong tingkatkan usaha anda. Okey, kita punya exam bermula 21 September. Okey. Cikgu nak membuat kesimpulan kita pada hari ini, kesimpulan subtopik kita. Okey, seperti yang kita tahu, secara kesimpulannya kemajuan yang dibawa oleh pihak British ni sebenarnya ada kepentingan tertentu. Okey. Dan kepentingan tu jelas kita nampak di mana sistem pengangkutan, sistem kemudahan pelabuhan dan telekomunikasi itu yang dimajukan sebenarnya semata-mata hanyalah untuk mengeksploitasi hasil bahan mentah kita, hasil bahan mentah di negara kita, hasil kekayaan negara kita. Dan secara tidak langsung sebenarnya yang membawa keluar bahan mentah daripada negara Malaysia, negara kita untuk dieksport ke negara luar. Jadi secara tak langsung kita dapat lihat yang mendapat keuntungan di sini siapa? Pelajar-pelajar. Siapa yang mendapat keuntungan daripada bahan mentah ni? Siapa yang mendapat keuntungan?
Siapa yang mendapat keuntungan daripada kekayaan hasil negara kita? Pelajar-pelajar, siapa boleh tolong jawab? Izham, Nur Ain Amira, Muhammad Atta, Fitri, Izzati. Okey, yang mendapat keuntungan kekayaan negara kita adalah British. Okey, British. Saya cakapkan pada awal, British ni dia membuat sesuatu ni hanya untuk kepentingan diri sahaja. Okey, untuk mengauk kekayaan hasil bumi kita. Okey. Walaupun kemajuan yang dilakukan tu mempunyai adalah positif, okey, tetapi dia punya motif tu adalah untuk kepentingan diri sahaja. Okay, itu sahaja tu yang cikgu dapat simpulkan bagi subtopik ini. Okay, ada tak apa-apa soalan nak tanya? Ada tak apa-apa soalan nak tanya? Pelajar-pelajar? Tiada. Okay, kalau macam tu, saya rasa tu sahaja kelas kita hari ini. Tolong tingkatkan usaha anda sebab saya nampak ramai yang sangat-sangat memuaskan dan saya kurang puas hatilah terhadap markah yang saya lihat tadi. Dan tolonglah. Dan yang mempunyai masalah untuk masuk kuis tu saya faham. Yang tak ada masalah, kamu tolonglah sebab saya dah bagi awak kelonggaran untuk rujuk buku teks. Tapi awak rujuk buku teks pun masih yang salah. Okay, tolong ya pelajar-pelajar. Okay, saya rasa itu sahaja kelas kita hari ini. Kamu boleh bersurai. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih.